Assalamualaikum dan salam hormat. Seorang adik perempuan sanggup meninggalkan hutang ceti haram kepada keluarga sehingga rumah abangnya disimbah dengan cat merah dipercayai perbuatan alung. Tidak cukup dengan itu, dia tergamak membiarkan anak lelaki berusia 4 tahun didera kekasihnya sehingga patah tulang tangan kiri dan bengkak di seluruh tubuh badan. Selain itu, debaran suami isteri yang kehilangan anaknya akibat dilarikan oleh wanita warga Indonesia berakhir apabila kanak-kanak perempuan yang juga pesakit disleksia itu ditemui selepas 16 jam diculik. Saksikan semuanya dalam kalender jenayah edisi 23 April 2016. Tidak sampai 2 minggu, lita lumba haram ini diserbu oleh polis trafik kontijen Selangor. Samseng-samseng jalanan ini mula berkampung semula untuk berlumba haram. Operasi dilakukan trafik malam Sabtu mendapati samseng jalanan ini sudah mula berlumba seawal jam 1 pagi. Namun keseronokan itu tidak kekal lama apabila sepasukan 13 pegawai dan 138 anggota polis trafik yang diketuai Pegawai Turus Trafik Kontijen Selangor Deputi Superintenden Azmi Mansur mengepung seluruh lebuh raya ini. Lebih 300 penunggang motosikal ditahan dengan 50% daripadanya pernah ditahan dalam operasi 2 minggu lalu. Hasil pemeriksaan juga mendapati 198 penunggang tidak mempunyai lesen memandu. 70 kesalahan dikesan melakukan pengubahsuaian motosikal tidak mengikut spesifikasi dan 5 daripadanya menunggang di bawah pengaruh alkohol termasuk memiliki dadah. 2 remaja termasuk seorang yang masih di bawah umur ditahan polis kerana positif dadah dalam sekatan jalan raya di kilometer 0.2 Jambatan Pulau Pinang susul keluar ke Perai awal pagi Ahad. Dalam operasi jam 12.30 tengah malam itu, pada mulanya mereka berlagak tenang sebelum gelisah selepas masing-masing memberikan jawapan yang berbeza ketika disoal polis dalam ops mabuk yang dijalankan. Dalam operasi bermula jam 12.30 malam dan berakhir jam 4.30 pagi itu, seramai 6 lelaki ditahan termasuk seorang remaja bawah umur. Remaja 19 tahun ditahan reman 4 hari kerana dicaki membuat kenyataan menghina institusi di Raja Johor dalam laman sosial Facebook Februari lalu. Suspek yang juga penganggur ditahan polis selepas menyerah diri sebelum dibawa ke Mahkamah Majistret Kulai untuk mendapatkan perintah reman. Majistret Ahmad Farid Ahmad Kamal membenarkan tahanan reman ke atas suspek selama 4 hari sehingga Ahad. Tahanan reman ke atas suspek dilakukan bagi membolehkan siasatan dijalankan. 4 bekas pemain T-Team 2010 mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memberi keterangan palsu dalam perbicaraan kes mengatur perlawanan antara Terengganu dengan Pahang dan Selangor pada 2014. Tertuduh mengangguk faham sebelum mohon dibicarakan ketika pertuduhan mengikut Seksyen 27-2 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Azhar Othman. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa memberi keterangan palsu ketika perbicaraan kes mengatur perlawanan antara Terengganu dengan Pahang dan Selangor. Mereka didakwa melakukan kesalahan itu antara jam 10 pagi hingga 1 petang ketika prosiding di Mahkamah Seksyen 3 Kuala Terengganu pada 6 Mei 2014. Pengusaha kebun getah dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan memberi suapan wang tunai bernilai RM3,000 kepada anggota Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Ia bagi mengelak tindakan terhadap 4 pekerja Myanmar yang menceroboh Taman Negara pada tahun lalu. Tertuduh Muhammad Syarul Nizam Lazim bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Datuk Habibah Muhammad Yusof. Mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa melakukan perbuatan itu di hadapan restoran Syairah, bangunan Mara Taman Wawasan Jerantut, kira-kira jam 12.30 hari pada 19 November 2015. Mahkamah Majistret Balik Pulau menetapkan 19 Mei ini sebagai tarikh sebutan semula kes rogol dan bunuh membabitkan seorang pengawal keselamatan. Majistret menetapkan tarikh itu selepas Timbalan Pendakwa Raya memaklumkan mahkamah bahawa pihaknya masih menunggu izin untuk memindahkan kes berkenaan ke Mahkamah Tinggi. Pada 6 November lalu, tertuduh Tarmizi Yaakob dihadapkan ke Mahkamah Majistret kerana membunuh seorang remaja perempuan berusia 17 tahun.
Perbicaraan kes dihadapi pekerja Pusat Asuhan Kanak-kanak Nik Rahimah Nik Muhammad Nawi yang didakwa memperdagangkan bayi perempuan berusia sehari di sebuah hospital swasta di Gombak tahun lalu ditetapkan selama 2 hari bermula 8 Jun ini. Hakim Zarifah Zainal Abidin menetapkan tarikh itu ketika kes berkenaan disebut semula di hadapannya di Mahkamah Session Selayang. Pada 17 Ogos tahun lalu, tertuduh mengaku tidak bersalah melakukan perbuatan itu pada 1.25 tengah hari 3 Ogos lalu di Gombak Medical Center di pusat bandar Seri Gombak, Batu Caves. Seorang anggota polis berpangkat korporal dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Petaling Jaya atas pertuduhan terbabit dan mempunyai kaitan dengan kumpulan militan Daesh. Tertuduh Jusnina Wati Abdul Ghani berusia 34 tahun didakwa dengan sengaja tidak memberi maklumat berhubung pengganas Daesh sejak Ogos tahun lalu. Dia didakwa melakukan perbuatan itu sehingga 22 Mac lalu di tempat dia bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya. Mahkamah kemudiannya menetapkan 24 Mei untuk sebutan semula kes. Sudahlah lari tinggalkan hutang ceti haram atau along kepada keluarga. Anak lelakinya berusia 4 tahun juga dipercayai didera kekasih sehingga patah 2 tulang tangan kiri selain luka akibat dibakar. Itu onar dibuat seorang adik sehingga rumah abangnya disimbah cat merah dipercayai perbuatan along selain ibu dan adik lelakinya juga diugut menerusi panggilan telefon. Mangsa berkata dia mengetahui adiknya iaitu anak keempat daripada 6 adik-beradik itu berhutang selepas didatangi along yang menuntut hutang. Dia membuat laporan polis di Balai Polis Batu Caves pada hari yang sama. Mangsa berkata kali terakhir dia menemui adiknya itu ialah pada Disember lalu di rumah keluarga di Pahang sebelum adiknya itu menghilangkan diri bersama kekasihnya yang berusia 30-an. Ketika itu adiknya membawa anak lelaki berusia 4 tahun yang dalam keadaan menyedihkan dipercayai didera. Atas laporan itu, anaknya yang berusia 4 tahun itu kemudian diletakkan di bawah penjagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat selama sebulan sebelum diserahkan kepadanya sebagai penjaga yang sah. Samun di Pulau Pinang, hidup mewah di Indonesia. Itu modus operandi kumpulan samun lelaki warga asing dikenali geng rantau sebelum 2 daripada mereka ditembak mati. Dalam kejadian 2.30 pagi itu, 2 daripada 4 lelaki itu mati ditembak polis di kawasan Simpang 3, Georgetown, Pulau Pinang. Kereta dinaiki 4 suspek berkenaan dipintas pihaknya selepas menerima laporan berkaitan samun di Lengkok Halia, Pulau Tikus. Hasil pemeriksaan pihaknya menjumpai senjata digunakan suspek termasuk pistol, peluru hidup dan parang. Polis kini giat memburu 2 lagi suspek yang berjaya melarikan diri. 3 lelaki ditahan selepas polis menemui 1 periuk besi besar mengandungi 55 bungkus air ketum serta 3 botol berisi cecair kodin Sabtu lalu. Penahanan itu selepas polis menyerbu rumah di Taman Alamanda, Senawang, Seremban Negeri Sembilan. Ketiga-tiga suspek berusia antara 22 hingga 25 tahun itu ditahan pada 1.20 pagi dengan seorang suspek didapati melakukan kesalahan sama dan kesnya masih dalam perbicaraan di mahkamah. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman menumpaskan sindiket pemalsuan kad kredit antarabangsa apabila merampas 2,371 kad kredit palsu, wang tunai, barangan berjenama mewah lebih RM1 juta. Turut ditahan 19 ahli sindiket di Ceras, Pudu, Damansara dan Ipoh pada Sabtu lalu sehingga Isnin. Masing-masing 18 warga tempatan dan seorang warga Nigeria yang berusia antara 19 hingga 42 tahun ditahan menerusi operasi khas Ops Helang 2 Palang 15. Sindiket ini merekrut keldai kad kredit untuk membeli barangan berharga di luar negara. Mereka menyediakan kad kredit, pasport, tiket penerbangan dan wang saku untuk keldai membeli barangan berjenama. Semua yang ditahan direman sehingga 20 April. Polis Johor merampas 6,782 mesin dan komputer riba yang dipercayai digunakan untuk aktiviti perjudian atas talian yang dianggarkan bernilai RM3.39 juta sejak awal tahun ini hingga 15 April lalu. Bagi tempoh sama, 637 serbuan dilakukan dan 2,297 individu ditahan. Ketika ditemui selepas perhimpunan bulanan April 2016 di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor pada Selasa, beliau berkata 128 kes sudah pun dituduh di mahkamah sepanjang tempoh berkenaan.
Beliau turut mengingatkan setiap daerah agar mengambil tindakan ke atas premis yang disyaki menjalankan perniagaan perjudian dalam talian. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman merampas syabu 239 kg dianggarkan bernilai 36 juta ringgit dalam sebuah di Shah Alam Selangor dan hutan Melintang Perak. Turut dirampas wang tunai 2.8 juta ringgit yang disembunyikan dalam peti besi di 2 makmal dadah berkenaan. Bahan untuk menghasilkan dadah itu dibawa masuk dari India untuk dijual di pasaran tempatan. 10 lelaki warga tempatan berusia antara 23 hingga 42 tahun ditahan termasuk seorang pakar kimia. Saya hanya mahu anak saya pulang dengan selamat. Itu kata Badrul Izam Baharom, bapa puteri Nur Khaira Izam 12 tahun yang dilarikan wanita Indonesia dari rumahnya pada Selasa. Menurutnya, dia hanya menyedari anak bongsu daripada dua beradik itu yang turut menghadapi masalah disleksia dan wanita terbabit yang dikenali sebagai Azizah hilang dari rumah pada jam 5 pagi. Dia bercadang untuk menghantar wanita itu ke kedutaan Indonesia pada hari berkenaan dan turut menemui sekeping nota yang ditinggalkan anaknya yang katanya mahu mengikut wanita itu. Puteri Nur Khaira Izam 12 tahun yang dilarikan wanita Indonesia dari rumahnya di Subang Jaya pagi Selasa ditemui selamat. Kanak-kanak itu ditemui ahli karya masjid berhampiran Masjid Al-Rahman Jalan Pantai Baru 9.30 malam bersama wanita itu. Kanak-kanak terbabit dibawa ke Hospital Serdang untuk pemeriksaan. Wanita yang dikenali sebagai Azizah berusia dalam lingkungan 20 tahun itu ditahan dan permohonan reman dibuat pada Rabu bagi membantu siasatan. Terdahulu berita kehilangan Puteri Nur Khaira atau lebih mesra dengan panggilan Khaira viral di laman sosial. Serbuan di rumah di Pantai Dalam membongkar kegiatan lelaki berusia 44 tahun yang dipercayai tokan ganja selepas polis menemui 14 ketulan mampat ganja yang disembunyikan dalam but keretanya. Lelaki yang tinggal di rumah itu bersendirian dipercayai aktif mengedar dadah di sekitar ibu kota sejak 6 bulan lalu. Dadah berkenaan dianggarkan bernilai lebih RM30,000. Sekian sahaja kalender jenayah edisi ini. Terus ikuti kami di laman web Harian Metro di www.hmetro.com.my dan juga laman YouTube kami. Ikuti kami juga di platform laman sosial seperti di Facebook, Twitter dan Instagram, termasuk di aplikasi HM Mobile dan juga HM News Channel. Sekian sahaja, jumpa lagi minggu hadapan. Salam hormat dan Assalamualaikum.